Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpanggil untuk bicara tentang syarat seseorang untuk mempelajari ilmu hakikat dan makrifat. Dan terpanggil juga untuk bercakap dari hal dalil yang baru-baru ni dipertikaikan oleh setengah-setengah ustaz yang berlandaskan dalil. Semua perkara katanya perlu ada dalil yang sahih. Pada ustaz berkenaan, khususnya golongan Wahabi, biar aku jelaskan. Dan pada yang lain, sama diterima atau tidak, aku harap kalian boleh fikirkan sama ada pandangan ini benar ataupun salah. Begini, apabila kita bercakap dari hal ilmu hakikat dan makrifat, dan syarat-syaratnya, hendaklah kita kembali pada kisah di mana pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Aku rasa ramai yang tahu dari hal pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana Nabi Musa mempelajari ilmu hakikat dan makrifat dari Nabi Khidir, bahkan berakhir dengan gagal kerana perkara-perkara yang dilakukan oleh Nabi Khidir boleh dikatakan mencari adat dan tidak boleh diterima oleh akal, walaupun tak kala itu muridnya adalah seorang yang bergelar Nabi dan Rasul. Apakah syarat yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Syaratnya adalah jangan engkau tanyakan, kerana engkau tak akan faham, kerana tidak tercapai oleh akalmu. Lalu berjalanlah Nabi Musa di dalam menuntut ilmu hakikat dan makrifat. Ada beberapa perkara sebenarnya yang tak dapat diterima oleh Nabi Musa, yang membuatkan beliau membuat-buat mahu tanyakan kepada Nabi Khidir akan perbuatannya. Manakan tidak, apabila perahu seorang fakir, seorang yang naif lagi miskin, dibocorkan, dilubangi oleh Nabi Khidir, sedangkan pada akalnya pemilik perahu berkenaan adalah seorang yang kecil, miskin, sukar hidupnya, yang mencari rezeki menggunakan perahu yang usang. Namun Nabi Khidir, bagi pandangan Nabi Musa, tanpa belas ihsan melubangi perahu tersebut. Itu satu. Lalu bertanya Nabi Musa kepada Nabi Khidir akan apa yang diperbuatnya dan kenapa diperbuatnya. Maka kata Nabi Khidir,
usahlah engkau tanyakan, kerana tidak tercapai oleh akalmu. Kerana syarat di dalam menuntut ilmu hakikat dan makrifat ini, jangan engkau tanyakan sesuatu yang di luar pengetahuanmu. Maka mereka meneruskan perjalanan. Tak kala itu bertemu Nabi Khidir dengan seorang kanak-kanak, yang tentu seorang kanak-kanak yang masih suci dan tidak ada dosanya. Di hadapan Nabi Musa, Nabi Khidir membunuh kanak-kanak berkenaan. Tentu perkara itu di luar nalar, dan di luar pemikiran yang sehat bagi Nabi Musa. Lalu beliau tanyakan kepada Nabi Khidir, di atas apa yang dilakukannya, di mana logiknya beliau membunuh seorang kanak-kanak yang masih kecil, yang tidak berdosa. Kerana perkara itu tidak boleh diterima oleh akal yang sehat. Maka jawab Nabi Khidir, telah aku katakan, jangan engkau tanya, kerana ini adalah soalanmu yang kedua dari hal perkara-perkara yang tidak tercapai oleh akalmu. Maka jika engkau tanyakan sekali lagi, maka hingga di situ engkau tidak boleh lagi mempelajari ilmu itu dariku, kata Nabi Khidir. Lantas mereka meneruskan perjalanan dan tiba di satu tempat. Nabi Khidir mengarahkan Nabi Musa dan bersama mereka membina sebuah tempat dengan binaan batu yang ada. Perkara itu juga amat memuskilkan bagi Nabi Musa, kerana baginya di tempat yang tidak ada penghuninya, di tempat yang kosong, yang kering kontang, yang tidak dilintasi oleh manusia, yang tidak berpenghuni, yang tidak punya masyarakat, bahkan mungkin tidak dilintasi oleh haiwan sekalipun, oleh reptilia atau mamalia sekalipun. Bagaimana tempat itu dibina sebuah tempat dengan bahan-bahan binaan, sedangkan tidak ada satu makhluk pun di situ, di tempat yang gersang kontang. Lalu berkata Nabi Khidir, maka di sini tamatlah pembelajaranmu denganku, kerana engkau telah melanggar syarat untuk mempelajari ilmu ini dariku. Maka biarlah aku terangkan dari hal apa yang aku buat, dari hal 3 perkara yang aku perbuat. Maka Nabi Khidir menerangkan bahawa beliau melubangi perahu yang kecil itu, kerana tidak lama dari itu akan lalu seorang raja, yang mana raja itu dengan kezalimannya akan merampas semua harta benda yang dimiliki, sekalipun dimiliki oleh seorang fakir, naif maupun miskin. Dan apabila perahu itu dilubangi, sang penguasa tidak akan merampas perahu itu, kerana didapatinya perahu itu sudah rosak. Dengan itu membolehkan nelayan kecil dan naif itu meneruskan kehidupannya untuk mencari rezeki dengan perahunya yang kecil. Bahkan lubang itu boleh dibaiki. Itu jauh lebih baik daripada perahu yang kecil itu yang satu-satunya
milik nelayan itu dirampas oleh pihak penguasa. Dan kedua, berkenaan dengan Nabi Khidir membunuh seorang kanak-kanak kerana katanya bahawa kanak-kanak itu apabila dewasa nanti akan menjadi seorang anak yang zalim dan menderhakai kedua ibu bapanya. Kerana itu beliau dibunuh agar tidak menjadi anak yang menzalimi kedua ibu bapanya dan menderhakai kedua ibu bapanya. Dan ketiga, bangunan itu dibina di tanah yang lapang dan kosong kerana suatu hari nanti akan sampai masanya tempat itu akan menjadi tumpuan seluruh umat Islam yang akan berhimpun di situ. Dan dikatakan itu adalah asas berdirinya Ka'batullah yang ada sekarang. Maka dari situ menangislah Nabi Musa dengan meminta kemaafan dari Nabi Khidir. Namun kemaafan itu ditolak. Kerana hingga di situ perjanjian yang telah dimeterai, maka terbatallah perjanjian itu untuk diteruskan. Maka tamatlah sudah dari hal kisah Nabi Musa menuntut ilmu, hakikat dan makrifat dari Nabi Khidir. Baiklah, apa yang aku mahu contohkan di sini adalah apa yang cuba ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir adalah berkenaan dengan, pada hakikatnya, berkenaan dengan dalil. Seolah-olah ditanyakan kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, apakah yang kau buat ini? Kerana perkara yang kau buat ini melobangi perahu yang kecil itu tidak masuk oleh akal yang sehat. Jadi, di manakah dalil yang membolehkan engkau melakukan perkara itu? Dari hal membunuh seorang kanak-kanak, di manakah dalil yang membolehkan engkau melakukan itu? Dan dari hal membina bangunan, membina dengan bahan binaan yang ada di sebuah tempat yang tidak berpenghuni, di manakah dalilnya? Kerana perkara ini bercanggah, perkara ini di luar adat, perkara ini mencari adat. Begitulah sebenarnya jika kita faham dari hal dalil yang sekarang ini digunakan oleh setengah-setengah golongan, khususnya Wahabi, yang berlandas dan bersandarkan dalil. Apabila mahu melakukan sesuatu, akan ditanyakan dalilnya. Dari ibadat hinggalah hidup hari-hari, daripada membaca Fatihah hinggalah Alkitab, akan ditanyakan dalil. Semua perkara perlu ada dalil. Sedangkan perkara itu sebenarnya, soalan itu sebenarnya dijadikan satu dalil, dijadikan satu alasan untuk menolak dan menafikan perkara yang sebenarnya mereka tidak tahu. Kerana itu di dalam ilmu hakikat dan makrifat, bertanya tentang dalilnya adalah satu perkara yang dangkal. Kerana kamu tidak akan faham dari hal hakikat dan makrifat selagi kamu tidak menyelam di dasar yang paling dalam, selagi kamu tidak minum dari piala pijar Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi kamu tidak minum dari piala kecintaan. Bagaimana kamu tanyakan seorang pencinta dari hal apakah dalil seseorang itu perlu mencintai Allah dan dicintai oleh Allah? Di manakah dalilnya?
Oleh itu, hati-hati, kerana di dalam jalan mencintainya, di dalam jalan hakikat lagi makrifat, setiap perbuatan yang mencari ada, di luar nalar, di luar pengetahuan kamu, di luar ilmu kamu, yang kamu bukan ahli, tidak perlu kamu tanyakan dalil, khususnya apabila kamu mahu mempelajari sesuatu yang berkait dengan hakikat dan makrifat, khususnya sesuatu yang berkait dengan ilmu mengenal diri itu, ilmu mengenal Allah itu. Jangan kamu tanyakan dalil, dan jangan kamu jadikan dalil itu satu dalil. Kerana di dalam ilmu hakikat makrifat, bertanya tentang apakah alasannya, apakah dalihnya, apakah dalilnya. Nabi Khidir melakukan itu menjadi satu kesalahan, yang mana kesalahan itu akan membatalkan seorang penuntut sebagai murid dan akan menghilangkan segala keilmuan yang sepatutnya dapat dipelajari. Baiklah, aku tak mahu bercakap panjang dari hal ilmu hakikat dan makrifat. Di sini aku sentuh dari hal lepat. Ini saudara lepat yang baru-baru ini dipanggil ke Jabatan Agama untuk membincangkan dari hal makrifat. Apa yang aku petikaikan adalah, sebenarnya aku faham dan sepengetahuan aku, bukan kerana makrifat itu, bukan kerana apa yang disampaikan oleh saudara lepat itu, dari hal ilmu mengenal diri dan makrifat, dari hal ilmu cinta, dari hal ilmu hasbu minallah, dari hal jiwa, zauq dan rasa. Bukan kerana itu beliau dipanggil, tapi beliau dipanggil hanya semata-mata kerana beliau sekadar pelukis jalanan. Beliau sekadar orang kecil. Beliau sekadar orang geladangan yang mencari nafkah dengan pensel dan warna, yang mencari nafkah dengan menulis buku-buku berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan zauq, berkenaan dengan rasa dan makrifat. Nama itu bukan alasan kenapa beliau dipanggil. Kerana alasan yang paling kuat beliau dipanggil adalah kerana beliau hanyalah seorang pelukis jalanan. Tapi percayakah kamu, seandainya kedudukan lepat itu, seorang raja, sultan, penguasa ataupun para menteri, nescaya dia akan dipuji dan disanjung dan akan dikatakan ilmunya sehebat-hebat ilmu. Ilmunya adalah sunnah, ilmunya adalah sahih. Bahkan dicari dalil-dalil untuk memujinya. Tetapi sayangnya, lepat bukanlah seorang menteri. Lepat bukanlah orang yang berkedudukan di bumi ini, di mata masyarakat. Lepat hanya orang kecil di mata masyarakat. Maka kerana itu ia dipanggil, disiniskan, ditertawakan oleh mereka-mereka yang merasa dirinya hebat. Kerana itu bagiku mudah. Bagi golongan Wahabi dan puak-puak yang seangkatan dengannya, kalian sedikit pun tidak bertempat di mata dan hati orang-orang makrifat. Bahkan bagiku, soalan-soalan kalian tak perlu dijawab, kerana kalian sendiri tidak pernah boleh menjawab soalan-soalan dari orang-orang yang benar-benar hakikat lagi makrifat.
Bagaimana mungkin kamu boleh menolak bahawa makrifat itu termasuk di dalam ilmu yang ada di dalam agama Islam itu sendiri? Bagaimana kamu boleh menolak akan tasawuf itu? Sedangkan Islam itu adalah usul, fiqh dan tasawuf. Apakah yang dikatakan tasawuf itu? Nabi berpesan bahawa tasawuf itu adalah ihsan. Maka jika kamu benar-benar seorang ulama, tidakkah kamu merasakan bahawa ihsan itu adalah nilai yang tertinggi? Dan nilai yang tertinggi di dalam ihsan adalah rasa cinta. Adakah apa yang kamu perbuat pada saudara lepat itu buat kamu rasa bangga, buat kamu rasa takbur? Adakah bersikap sinis dengan saudara lepat itu membuat kamu rasa kamu boleh melompat masuk ke surga? Buat kamu rasa kamulah di jalan yang benar, kamulah di jalan yang lurus, kamulah orang yang berpegang kepada dalil, kamulah yang paling warak, kamulah yang paling beriman, kamulah yang paling taat. Jadi sebenarnya pada golongan-golongan berkenaan bagi orang-orang makrifat, kamu tak pernah layak bercakap dari hal-hal kerohanian kerana kamu bukan orang-orang kerohanian. Kamu bukan orang-orang pencinta. Kamu hanya penjilan pada pemimpin yang zalim, tamak, rakus, perompak, perasuah dan penyamun. Maka kamu sebenarnya tidak layak memimpin umat dari hal menuju ke jalan yang lurus, kerana kamu sendiri tak pernah lurus. Kerana agama tidak boleh diperjuangkan oleh orang-orang yang sebenarnya bengkok. Tak pernah. Tanpa rasa cinta yang paling dalam, tanpa tasawuf, tanpa ihsan, kamu sebenarnya tidak layak memimpin umat. Dan ilmu makrifat dan hakikat bukan semudah yang kamu sangka. Bukan. Bahkan Nabi Musa sendiri gagal di dalam mempelajarinya. Kerana itu aku katakan bahawa ilmu hakikat dan makrifat adalah kurniaan dari Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tidak pernah menilai kamu dari sudut kedudukan, kekayaan, harta, kemewahan dan pangkat. Tidak. Allah menilai seseorang itu mengikut hatinya, kesucian hatinya, kebersihan hatinya, cinta yang ada padanya. Kerana bagi ahli-ahli tasawuf, mereka hidup hanya Allah, untuk Allah, pada Allah dan beserta Allah. Kerana lali basah di lidah mereka dengan kata-kata Ya Ilahi, Anta Maksud, Waridaqwa Matlubi. Ya Allah, cinta dan kasih sayang-Mu lah yang aku dambakan. Baiklah, aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harap orang makrifat jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa.
Jangan, kerana kamu diselubungi rasa cinta oleh pemilik selubung itu sendiri. Amin, ya Rabbal Alamin.